Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asal yang kedua ataupun prinsip yang kedua, ya, yang terpenting dalam masalah iman, setelah mana kita tahu bahawa iman itu ialah haqiqah wujudiyah murakkabah min al-batini wal-zahir. Iman itu adalah hakikat yang wujud, yang terdiri, yang tersusun daripada amalan zahir dan juga batin. Yang kedua, kita kena faham bahawa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan berkurang. Ini dah poin penting yang membezakan ahli sunnah wal jamaah dengan khawarij dan mu'tazilah dan juga murji'ah. Jadi kalau kita lihat pada usul yang pertama, annal imana haqiqatun wujudiyatun murakkabatun minal batini wal zahir. Iman adalah hakikat wujudi yang tersusun daripada zahir dan batin. Yang ini kita dapati ada kelompok yang bersepakat dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitulah golongan khawarij dan juga golongan mu'tazilah ataupun al-wa'idiyah. Ya, mereka juga mengatakan iman itu ialah qaulun wa amal. Dan terkeluar daripada kelompok itu ialah golongan murji'ah, yang menafikan amalan zahir sebagai satu daripada juzuk iman, ya. Tetapi kita dapati golongan khawarij, mu'tazilah dan juga murji'ah menyelisih usul yang kedua ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman, iaitulah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Ya, boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan ini adalah perkara yang telah menjadi ijma' ahli sunnah wal jamaah, seperti mana yang disebutkan oleh Abu Umar At-Talamanki rahimahullahu ta'ala. Al-Imam At-Talamanki, salah seorang ulama, Abu Abbas At-Talamanki, Abu Abbas At-Talamanki rahimahullah, di mana beliau mengarang satu kitab sunnah, walaupun kitab itu tidak sampai kepada kita kitabnya, naskahnya, tetapi riwayat-riwayat kita itu banyak dipetik dan dikut oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah yang terkemudian yang mengarang kitab-kitab sunnah. Sebab dia At-Talamanki lebih awal, ya. Di antaranya kata beliau, ajma'u ala anna al-iman yazid wa huwa mimma huwa ijma' atau kal ijma' anna al-iman yanqus. Telah berijma' ahli sunnah wal jamaah iman itu bertambah, dan juga hampir ijma' ataupun seakan ijma' ianya berkurang. Ini kerana pada perkataan berkurang ini ada sedikit khilaf dari segi takbir, dari segi cara kita nak menyatakan iman itu berkurang. Adakah kita boleh sebut dia berkurang atau iman itu berbeza derajat? Sebagian ulama ahli sunnah diriwayatkan tidak suka sebut kalimah yanqus, sebab yanqus tidak datang dalil dalam Quran dan sunnah perkataan kurang, tapi dia berkata iman itu berbeza derajat. Ada yang kata macam itu, tapi yang telah menjadi ijma', bahkan datang riwayat daripada Imam Malik sendiri, daripada Abdullah bin Mubarak sendiri, mereka mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, ya. Jadi makna kata usul ini penting. Pasal apa? Based on this principle, the second principle inilah yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang yang buat dosa besar. Rahsia dia pada usul yang kedua ni. Kenapa khawarij mengkafirkan orang yang buat dosa besar? Kenapa murji'ah tidak memfasidkan orang yang buat dosa besar? Kerana pada usul yang kedua mereka menyelisih
Jadi Khawarij, bagi mereka kalau iman itu ada, adalah semua. Kalau tak ada, tak ada semua. So as long as bila kita kata Nabi SAW kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidak berzina orang yang berzina ketika dia sedang berzina, dia dalam keadaan beriman. Mana Nabi menafikan iman, tidak? Sekarang ni Nabi kata orang yang berzina ketika dia berzina tak ada iman. So kalau iman tidak ada di sisi Khawarij, kalau tidak ada sebahagiannya, tidak ada semua. Idza dhahaba ba'duhu dhahaba kullu. Kalau dah hilang sebahagiannya, hilang semua. Ya. Jadi atas dasar itu, atas dasar usul inilah apa nama Khawarij mengkafirkan murtakibul kabirah. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan Murji'ah pula kata as long as kalau kita kata orang yang buat dosa tidak kafir, maknanya dia mukmin. Tidak. So maka dia ada iman yang sempurna. Bahkan sampai ke tahap mereka mengatakan iman orang yang fasik itu seperti iman Jibril. Tidak ada beza iman, dia kata. Yang beza itu hanya pada hasil iman. Jadi itu yang menyebabkan Murji'ah dicela oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Khawarij juga dicela oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, bila mereka mengatakan iman itu bertambah, ada dalil tak? Ya, ada. Sudah tentu sekali kata Ahli Sunnah wal Jamaah itu asalnya dibina di atas dalil. Dibina di atas dalil. Ya. Di antaranya ayat Al-Quran sarih dalam perkara ini. Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran ayat 173, Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka yang dikatakan kepada mereka oleh manusia, yakni Nabi SAW dan para sahabat, diberitahu oleh golongan musyrikin atau munafiqin, menakut-nakutkan Nabi tentang kedatangan Al-Ahzab. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang tentera musyrikin sudah berhimpun bersatu nak menyerang kamu. Fakhshawhum, maka takutlah kamu akan mereka. Lalu Tuhan kata fazadahum imana. Lalu Allah menambah iman kepada mereka. Iman mereka bertambah. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu bahawa Allah tambah iman. Lalu mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kita dengan Allah sebagai penjaga, dan dialah sebaik-baik tempat untuk kita mewakilkan urusan kita. Dalam surah Al-Anfal ayat kedua, ini mungkin dalil yang famous, ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Zadatuhum imana. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, bergementarlah jiwa mereka. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Jadi, macam kata Imam Malik, kullu ma yazid yanqus. Benda yang bertambah, dia boleh berkurang. Maksudnya sebelum dia bertambah, dia apa? Tak, bila kita kata iman mereka bertambah, makna sebelum tambah tadi apa dia? Kurang lah dibanding dengan hak sebelum tambah. Kurang lah, tidak? Kan? Jadi iman yazid wa yanqus. Nabi SAW dalam hadis bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling elok akhlaknya. Mana? Kurang akhlak, kurang iman. Tidak? Dan di antara dalil yang paling famous ialah hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Adhaful iman, paling lemah. Jadi iman itu ada darjat. Bertambah berkurang. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat dia boleh mengubah benda mungkar yang berlaku di depannya.
So itu sebahagian dan antaranya hadis. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Sebab Nabi kata hina yashrabuha, hina yazni, ketika berzina, tidak mukmin. Dan orang Arab kebiasaannya mereka menafikan sesuatu dengan makna menafikan kamal, menafikan kesempurnaan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai bagi saudaranya yang seiman seperti mana dia cinta apa untuk dirinya sendiri. Ya. Dan orang Arab biasanya dia menafikan sesuatu dengan makna menafikan kesempurnaan. Menafikan kesempurnaan. Okey, hari ini dipahami uslub bahasa Arab, uslub Nabi SAW. Antaranya hadis, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin waznu burratin min khair, waznu sya'iratin min khair, waznu dharratin min khair. Ya. Akan keluar daripada neraka orang yang mengucap la ilaha illallah, dalam jiwanya ada sebesar gandum, sebesar biji sawi, sebesar zarrah kepala semut merah yang halus daripada iman, kebaikan. Ya. Jadi itu menunjukkan bahawa iman itu ada peringkat rendah. Ya. Ada peringkat rendah, ada peringkat tinggi. Ya. Boleh bertambah dan boleh berkurang. Dan Nabi sifatkan orang perempuan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Naqisati aqlin wa din. Kurang akal dan agama. Dan ditanya apa makna kurang agama? Sebab dia tamkuthu layali wa ayyam la tusalli wa la tasum. Sebab orang perempuan itu ada beberapa hari dan malam yang dia tidak salat dan tidak puasa. Jadi amalan solehnya berkurang di situ. So, berkurangnya amalan. Walaupun di sini berkurang, suatu nanti kita akan beritahu, berkurang iman bukan mesti berdosa. Bukan mesti orang yang kurang iman tu dia berdosa. Bila kata depression, puncak orang depresi ialah kerana dia kurang iman. Bukan makna dia kaki maksiat, tak semestinya. Mungkin dia tak buat maksiat, tapi dia juga tidak buat taat. Ya. Kita ni ada keadaan di mana kita panggil keadaan harus, keadaan leka dan lalai. Kita dari segi hukum, kita tidak buat maksiat. Tapi kita juga tidak buat taat. Kita buat benda yang harus. Kita isi masa kita dengan yang harus. Kan? waktu duha, kita tidak buat maksiat. Tapi kita memilih untuk berehat, lepak, tidur. Ya? Kita waktu malam, kita tak bangkit tahajud. Kita tidak buat maksiat, tapi kita tidur. Adakah kita buat maksiat? Tidak. Tapi adakah iman dia berkurang? Iman dia berkurang lah. Dibanding dengan orang bangkit tahajud. Dibanding dengan orang yang sembahyang duha. Kan, lepas daripada sembahyang, dia pun lepas sembahyang tak berzikir, tidak sembahyang sunat ba'diyah, pergi makan. Adakah dia buat maksiat? Dia tidak buat maksiat. Dia buat benda harus. Imannya berkurang? Ya, berkurang. Dibanding dengan orang yang berzikir, orang yang sembahyang sunat ba'diyah. Kan? Dan di sini dia panggil fatrah ghaflah, waktu-waktu lalai. Waktu-waktu lalai. Inilah waktu di mana syaitan boleh datang dan menculik kita. Dan mengurangkan bantuan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi bila kita kata orang yang kena depression, kena tekanan jiwa dan sebagainya, dia kurang iman. Bukan mana kita hukum dia buat maksiat. Kan kita kata dia ni kaki minum arak, kaki joli, kaki zina. Bukan macam tu. Tak semestinya macam tu. Kan? Jadi dia orang yang taat, orang yang jaga, tapi dia kurang amal taat. Itu saja maksud. Kurang amal sunat. Itu saja maksud.
Dia menjaga yang fardu, dia meninggalkan yang haram, tetapi dia kurang buat amal yang sunat, dan dia mungkin buat benda yang makruh misalnya. Buat benda makruh mengurangkan iman juga. Kan? Jadi sebab itu kita kata ada 4 perkara yang boleh kita kata di wajah dari sudut mana iman itu bertambah dan berkurang. Yang pertama, dari sudut min jihatil ijmal wa tafsil. Dari sudut ijmal dan tafsil. Ijmal ni maknanya kasar, secara kasar. Tafsil secara perinci. Ya. Iaitulah ada setengah orang hukum hakam agama ini kena pada dia secara terperinci. Sebagai misal, kita mengaji kitab fiqh kan, kita mengaji kitabul buyur, jual beli. Dalam kitab muamalat, dalam tu ada bab syarikat masalahnya. Saya tidak ada syarikat. Tuan-tuan tidak ada syarikat. Tidak masuk saham ke apa ke. Jadi, dari segi orang yang tidak ada syarikat, tidak join saham, dia tak perlu tahu hukum hakam syarikat dan saham secara detail. Tapi ada orang kawan ni, dia ada pelaburan dalam Wahid Invest, ada dalam ASB, ada dalam sekian, main bursa saham. Wajib ke atasnya mengetahui hukum hakam saham secara terperinci, secara tafsil. Saya mengaji bidang akidah, maka saya kena tahu isu akidah ni secara detail, terperinci. Syubhat-syubhat musuh, syubhat-syubhat pihak lawan. Ya? Ada orang awam tidak perlu tahu benda-benda itu. Dia hanya perlu tahu hukum hakam yang asas. So di sini akan ada bertambah dan berkurangnya iman. Tapi adakah berdosa? Tidak berdosa. Tak berdosa. Kan? Yang kedua, min jihati ma yaqa'u min al-'abdi min a'malil iman. Ini yang kedua ni, dari segi amalan iman. Dari segi amalan iman, maka di sini adalah yang kita kata tadilah, di antaranya amalan sunat. Orang yang banyak amalan sunat, maka imannya lebih daripada orang yang kurang amalan sunat. Orang yang menjaga amalan fardu, imannya lebih daripada orang yang agak leka dengan amalan fardu. Orang yang menjaga dirinya daripada dosa, imannya lebih daripada orang yang kurang menjaga, dan seterusnya. Yang ketiga, min jihati ilmi al-'abdi wa jahlihi bi'amalil qulub. Dari segi ilmu, orang yang mengaji dan tak mengaji sama tak? Tak sama. Orang yang mengaji, dia mungkin tahu tentang perkara-perkara tentang hati, tentang makna ikhlas, tentang makna sekian, makna tawakkul, makna raja', makna khauf, makna khasyah, makna raghbah, rahbah, inabah, ikhbat. Apa semua ini, dia mungkin tahu lebih berbanding dengan orang yang tak belajar dan dia leka dengan amalan hati. Ini juga jadi punca kurang iman. Dan itu boleh membawa kepada pengaruh syaitan walaupun dia tidak buat maksiat. Yang keempat ialah min jihad istihdharil 'abdi li awamir rabbi wa nawahi. Mengingat, sentiasa ingat, hadir zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang sentiasa ingat Tuhan, sentiasa hadir perintah dan larangan Tuhan, dalam minda dia hadir, Tuhan larang itu, Tuhan kata jangan buat ini, imannya bertambah. Lepas tu orang yang tidak berzina, adakah orang yang tidak berzina? Tidak berzina memang tak berdosa, tapi dapat pahala tak? Ini kena ada tafsir. Orang yang tidak berzina macam tu sahaja, tanpa niat,
Dia tidak berdosa tapi tidak juga dapat pahala, betul tak? Berbanding dengan orang yang ketika dia tidak berzina itu, dia hadir dalam diri dia, ingatan dia, ini adalah larangan Tuhan. Tuhan melarang. Jadi aku tinggal ni sebab Tuhan larang. Maka dia dapat pahala. Kan? Orang yang meninggalkan larangan Tuhan, tidak buat benda yang Tuhan larang, siapa yang tinggal apa yang Tuhan larang, dia tidak berdosa. Dia terlepas berdosa. Tapi untuk dapat pahala, dia kena istihbar, dia kena hadirkan dalam dirinya. Kata dia tinggal benda ni sebab taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada dosa lah, tapi tak ada pahala. Kan? Jadi itu adalah usul yang kedua. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Usul yang ketiga, usul Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga ialah anna mukawwinatil iman mutafawitah. Bahawa isi kandungan iman itu berbeza. Iman ni dia bukan perkara-perkara iman bukan di atas satu darjat. Dia ada usul dan furuk. Dia ada usul dan furuk. Dia ada asal dan cabang. Ya. Sebagian ulama bahagikan kepada tiga. Dia kata yang pertama aslul iman. Yang kedua wajibatul iman. Yang ketiga mustahabbatul iman. Iman itu terbagi kepada asal, yang mana kalau ada adalah iman, kalau tak ada iman. Yang kedua wajibatul iman, kewajipan iman. Kewajipan iman ni benda-benda wajib lah. Salat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Ya. Tutup aurat. Ya. Ini adalah perkara-perkara wajib yang bukan usul, yang mana kalau orang tu tinggal dia berdosa tapi dia tidak menjadi kafir. Kan? Ada orang tidak menutup aurat, dia berdosa. Tapi tidak jadi kufur. Kerana menutup aurat itu wajib tapi bukan usul iman. Orang kafir sembah berhala tapi tutup aurat pakai purdah. Adakah dia jadi Muslim? Semata-mata dia pakai purdah tutup aurat, dia tak jadi Muslim. Kan? Dia tak jadi Muslim. Jadi Muslim tu kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, dia buat asul iman. Apa dia asul iman? Iaitulah dia beriktikad dengan kewujudan Allah, beriktikad rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Beriktikad Allah itu ada nama-nama dan sifat yang sempurna. Beriktikad dengan nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia berikrar dengan isi kandungan dua kalimah syahadah ini, maka dia Muslim. Dia adalah Muslim. Dan ada mustahabbatul iman, perkara-perkara sunat, amalan-amalan sunat. Ini adalah mustahabbatul iman, benda-benda yang sunat, yang mana kalau dia buat maka imannya bertambah. Kalau dia tidak buat, imannya berkurang tapi tidak berdosa. Imannya berkurang tapi tidak berdosa. Ya? Tapi mustahabbatul iman tidak datang dalam nas. Orang yang meninggalkan benda sunat, Nabi kata dia tak beriman atau dia kurang iman. Sebab apa? Pasal benda sunat ni banyak dan dia boleh mengganti. Maknanya kalau kita tak buat amalan sunat A, kita boleh tukar dengan B. Tak buat B, tukar dengan C, tak tukar dengan D. Masalah kawan tadi lepas semayang bagi salam, dia tak ada nak berzikir pasal apa? Dia terus balik rumah pasal apa? Di rumah dia ada anak dia, bini dia, anak kecil. Dia nak tolong bini dia jaga. Masalahnya. Itu dia sudah ganti. Kalau dia niatlah benda tu sebagai qurbah ila Allah lah. Kan? Ataupun mungkin dia tak berzikir tapi dia baca Quran masalahnya. Ataupun ada ceramah agama dia kelang kabut nak pergi dengar, duduk hadir majlis ilmu. Tukar. Kan? Kita kata jadi amalan sunat ni kadang-kadang dia boleh ditukar ganti. Mungkin dia ni tak puasa hari Isnin Khamis.
Tapi dia boleh tukar dengan puasa 3 hari setiap bulan, hari bid. Tak puasa hari bid, dia tukar puasa 6. Kan? Ada amalan sunat. Puasa sunat tu ada macam-macam. Ada hak tahunan, ada hak bulanan, ada hak mingguan, ada yang harian. Puasa Nabi Daud. Jadi kalau dia tak boleh buat yang harian, dia buat yang mingguan. Tak boleh mingguan, buat yang bulanan. Tak boleh buat bulanan, buat yang tahunan. Puasa Ashura, puasa hari Arafah. Kan? Dia boleh ganti-ganti. Kan? Kemudian asal yang keempat. Asal yang keempat. Isyak di sana pukul berapa? Ana dekat ada ustaz. Kita dengar lagi azan isyak di sini. Di KL sana 8.30. Okey. Baik, kita ada masa lagi lah. Yang keempat, hubungan di antara zahir dengan batin adalah hubungan yang lazim melazimi. Bila kita kata iman ni hakikah murakkabah, hakikat yang tersusun daripada amalan zahir dan amalan batin. Makna kata kedua-duanya saling lazim melazimi. Tidak ada istilah di sisi ahli sunnah wal jamaah walaupun saya mulut jahat, mulut capui, mengata ke orang, mengumpat orang, ya, maki orang, tapi hati saya baik. No. Tidak ada istilah macam itu dalam ahli sunnah wal jamaah, tidak ada. Itu dalam murjiah mungkin ada. Ya. Sebab ahli sunnah wal jamaah kata mulut kita ni, apa yang kita cakap ni dia senduk daripada hati. Dan apa yang mulut cakap akan simpan dalam hati. So kalau dah mulut capui, mana jiwa dia pun capui juga. Tak ada istilah walaupun dia ni mulut jahat, ngata ke orang, mengumpat orang, tapi hati dia baik kan tau. Tak ada. Tak ada istilah macam tu di sunnah jemaah. Dia mesti ada penyakit hati. Dia ada marad qalbi yang dia kena rawat jiwa dia. Tak ada istilah walaupun saya ni free hair, walaupun saya ni macam ni, tapi saya iman saya ada iman. Tak ada. Kita kata iman awak ada, walaupun kita tak kata tak ada sepenuhnya, tapi iman awak tu ada something wrong. Ada kekurangan, ada kecacatan. Dia tak ada istilah walaupun zahirnya tak bagus, tapi dalamnya bagus. Tidak ada. Ya? Dia tidak ada macam tu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Dia dua benda yang berbeza. Ya? Benda yang berbeza. So, kurangnya amalan zahir dengan buat maksiat menunjukkan kurangnya iman dalam hati juga. Ya, sebab tu Allah Ta'ala kata, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ada engkau nak tengok ada orang yang mendustakan hari akhirat. Tuhan cerita pasal i'tiqad. Tapi Tuhan bagi apa? Amalan zahir. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Tak dia kata walaupun dia ni kejam dengan anak yatim, tapi dia orang bagus, orang soleh. Tak ada. Tak ada istilah untuk tak wujud. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahubbu ala ta'amil miskin. Walaupun dia bakhil, tapi dia orang bagus, orang soleh. Tak ada istilah macam tu. Kalau harta banyak tapi bakhil kedekut, maknanya ada masalah iman tu. Kurang yakin dengan rezeki daripada Allah Ta'ala. Kalau dia orang soleh, orang bagus, dia akan jadi dermawan. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Kalau dia orang yang betul bagus, semayang dia jaga waktu. الذين هم يراءون. Kalau dia orang salah tidak akan riak. ويمنعون الماعون. Jiran main nak pinjam mangkuk, nak pinjam sudu, nak pinjam periuk nasi, nak pinjam Thermomix. Kan jiran dia kata saya hari ni ada nak ingat nak masak dodoi sikit. Mai nak pinjam Thermomix.
kan, nak pinjam apa Nokza, kan, tak bagi, dekut. Oh tak boleh, saya pun nak pakai benda hadiah. Dia pakai 3 bulan lepas tau. Berabuk lah termomik tu pun, lama dah tak buka, kan, dia dekut. Kalau dia orang yang percaya hari akhirat, dia bagilah penuh orang, kan. Jadi tengok Allah Ta'ala jadikan i'tiqad dalam hati itu rosak dengan dalilnya pada amalan zahir. Tidak ada di sisi istilah Ahlussunnah wal Jamaah orang tu zahir dia baik tapi hati dia zahir tidak baik tapi hati dia bagus. Tidak ada gitu. Hati dia bagus tapi dia tak tunjuk. Oh tak ada. Kalau hati baik mesti zahir juga jadi baik. Sebab itu salih, ta'rif salih apa? Al-qa'im bi huquqillah wa huquqin nas. Orang yang melaksanakan hak Allah dan hak manusia. Mesti dua-dua. Kalau buat hak Allah saja tapi manusia tidak buat, tidak salih. Buat hak manusia, hak Allah tak jaga, tak salih. Itu. Ya. Dan ini semua mesti merujuk kepada ziyadah wa nuqsan, bertambah dan berkurang iman. Adapun kita nak hukum orang ni tidak beriman, bukan Muslim hanya semata-mata dengan amalan dia, itu tidak. Itu ada dhabit dia yang lain, itulah masalah jinsul amal apa semua itu nanti kita tak ambil lah perinciannya itu. Dan amalan perbuatan amalan ini dia ada dua kategori. Amalan yang berlawanan dengan syarak ini ada dua, ataupun kita boleh kata tiga. Yang pertama, amalan yang memang tidak mungkin boleh masuk dengan usul iman. Dia menafikan usul iman. Dia menafikan usul iman. Seperti contoh ulama sebut apa dia? Lempak mushaf dalam tempat sampah. Dan dia tahu tu dalam keadaan dia tahu ni mushaf, ni Quran, tapi dia bergurau. Bergurau dengan kawan, dia terajang mushaf. Tendang mushaf. Ini amalan yang jelas menunjukkan dia tidak lagi beriman dengan Quran. Beriman dengan sini, mungkin dia percaya Quran itu kalamullah, tapi dia tidak hormat, tidak ada ta'zim, tidak ada takut kepada Allah. Maka yang ini tidak mungkin masuk dengan iman. Satu dia ulama kategorikan ini amalan kufur. Dia kata amalan kufur akbar. Orang yang buat macam ni murtad. Na'udzubillah min zalik. Ada amalan yang memang jelas dia tidak menafikan asal iman. Dosa-dosa besar. Orang yang minum arak, orang yang berzina dalam keadaan dia mengaku benda itu salah dan berdosa. Jadi dia tidak menafikan asal iman, tapi dia berkurang iman. Dan ada amalan yang boleh jadi dia menafikan asal iman dan boleh jadi dia tidak menafikan asal iman. Ya? Amalan yang kita kata kena lihat kepada i'tiqad pelakunya. Contoh macam pakai tangkal misalnya. Pakai tangkal tu, atau dia syirik asghar. Ya. Kena tengok i'tiqad. Kalau dia i'tiqad kata tangkai itu memang ada taksir dengan sendirinya, memberi kesan dengan sendirinya, boleh mengubah nasibnya, kita kata yang ni telah menafikan asal iman dengan rububiyah Allah. Tapi kalau dia pakai sebab-sebab, dia kata dengan sebab benda ni Tuhan bagi dia sihat, dia kata ni syirik asghar. Dia buat amalan khurafat, amalan sia-sia. Maksudnya Tuhan tidak jadikan tangkai itu sebagai sebab. Kan? Jadi ada amalan yang kita kena lihat kepada i'tiqad pelakunya. Itu dari segi hubungan zahir dengan batin, dari sudut ada atau tidak adanya iman. Jadi inilah 4 usul penting Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman.
Dan kita akan bahas nanti insya-Allah taala apakah kesan daripada 4 usul ni terhadap sudut pandang ahli sunnah wal jamaah terhadap masalah kufur dan masalah fusuk insya-Allah taala. Tak banyak dah perbincangan kita tentang iman ini. Mungkin 1 atau 2 kelas lagi kalau kita ambil dalam tempoh masa yang macam ni, insya-Allah kita boleh habiskan. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan keberkatan kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan tingkatkan iman kita zahir dan batin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.